Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. PRK untuk Parlimen Pulai dan Simpang Jeram esok ya, esok. Dan ada keputusan terkini, tentang apa yang bakal berlaku di PRK ini. Terbaru, calon daripada Pakatan Harapan BN, calon daripada Kerajaan Perpaduan Suhaizan Kayat mengakui beliau yakin menang di PRK Parlimen Pulai. Saya fikir sekarang ini masih lagi PHBN mendahului. Kerana sekiranya pengundi PH masih kekal ataupun sedikit mungkin ya, of course adalah yang mungkin sudah kecewa kah, lari kah, lompat kah, dah tak mau sokong lagi PHBN, tak mau sokong lagi Pakatan Harapan terutamanya. Mereka pindah ke tempat yang lain, calon yang lain. Tetapi masih ada pengundi-pengundi tegar Barisan Nasional UMNO terutamanya yang pasti akan menyokong kepimpinan UMNO untuk mengundi calon daripada PH. Timbalan Pengerusi Amanah Johor Suhaizan Kayat bukanlah sosok asing dalam mengharungi ombak politik tanah air. Dia telah tewas 6 kempen pilihan raya sebelum ini, kebanyakannya sebagai calon PAS. Sebagai calon PAS rupanya dulu dia, kebanyakannya sebagai calon PAS sebelum tahun 2018. Dan kini dalam percubaan ketujuhnya untuk menang kerusi yang ditandinginya. Mungkin dia ini antara orang yang memegang rekod lah, 6 kali kalah, ini kali ketujuh bertanding. Kalau dia menang ini memang dia mengukir sejarah lah, dan memang patut diberikan pujian dan menjadi satu inspirasi bahawa manusia jangan putus asa. Akan tiba masanya, bila masa Tuhan itu tiba untuk dia menang, dia pasti menang. Jadi Tuhan itu ada masa dia sendiri. Kita hanya perlu berusaha. Tuhan tahu bila masa tepat. Dia telah tewas 6 kali, tapi kali ini ke-7 pasti dia boleh menang, dia kata. Walaupun pilihan raya sebelum ini menyaksikan Suhaizat bertanding sebagai pembangkang di peringkat persekutuan, kali ini lelaki berusia 50 tahun itu mempunyai kelebihan pentadbiran Putrajaya di belakangnya dalam usaha mempertahankan kerusi Parlimen Pulai. Dalam satu temu bual bersama Malaysia kini, Suhaizan kelihatan yakin dengan peluangnya untuk mempertahankan kerusi itu, yang sebelum ini 2 kali telah dimenangi oleh bekas bosnya sendiri, iaitu Allahyarham Salahuddin Ayub. Bagaimanapun dia kurang yakin dengan prospek untuk menang dengan majoriti besar menentang Zulkifli Jaafar daripada PN dan calon bebas Samsudin Muhammad Fauzi. Katanya, kita yakin insya-Allah boleh menang, tapi isunya adalah majoriti. Hasrat kita untuk mendapatkan majoriti yang meyakinkan. Untuk menang tak ada isu, tapi untuk mendapatkan majoriti meyakinkan, itu cabaran. Kata Suhaizan kepada Malaysia kini ketika beliau ditemui di Ibu Pejabat Amanah di Pulai. Keputusan PRU 15 mendedahkan PH meraih bahagian paling besar daripada undi Melayu, manakala sebahagian besar undi Melayu diberikan kepada Timbalan Pengerusi PN Johor Nur Jazlan Mohamed sebagai lawan Salahuddin pada ketika itu. Secara teorinya, kerjasama PHBN yang diuji buat kali pertama di Johor boleh memperolehi 80% undi daripada 166,563 pengundi berdaftar menurut statistik Suruhanjaya Pilihan Raya. Bagaimanapun, terdapat pelbagai faktor asas yang boleh menjejaskan peratusan keluar mengundi, termasuk percubaan PN untuk memikat pengundi Melayu dengan menyasarkan DAP
parti komponen PH dan Sekutu Amanah itu sebagai dakwaan ancaman kepada Melayu Islam. Okey, untuk mendapatkan berita lengkap tentang ini, anda boleh layari di laman web sabudin.com.net dengan tajuk Suhaizan yakin menang PRK pula. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Okey, hari ini hari Jumaat, so anak-anak balik awal dari sekolah. Jom kita ambil anak dulu, sambil-sambil tu kita borak-borak. Akhirnya setelah lama berdiam diri, akhirnya Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia, mengakui membuat satu pengakuan yang cukup mengejutkan. Anwar, Perdana Menteri Malaysia, mengakui bahawa komunikasi kerajaan lemah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengakui terdapatnya ruang untuk penambahbaikan dalam usaha komunikasi kerajaan susulan pilihan raya negeri 2023. Ini saya setuju. Saya fikir semua badan-badan JKOM, terutamanya badan-badan penerangan untuk kerajaan, sepatutnya bekerja keras. Seperti satu ulasan daripada Sahbudin.com yang mendakwa Sahbudin Husin membuat satu artikel yang cukup bermakna, iaitu beliau berkata, memang betul bahawa sekarang ini seolah-olah badan propaganda untuk kerajaan seolah-olah kurang berfungsi dan ditutupi dengan keberkesanan dan satu cara yang lebih padu, yang lebih hebat dipersembahkan oleh pembangkang punya badan propaganda. Okey, jadi kerana itu Datuk Seri Anwar Ibrahim akhirnya mengakui bahawa komunikasi maksudnya ialah termasuklah mungkin pengiklanan, termasuklah bagaimana untuk menyalurkan maklumat-maklumat penting tentang dasar-dasar kerajaan kepada rakyat. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kenyataan itu dibuat ketika satu sesi dialog yang dihadiri Anwar di Universiti Teknologi Malaysia di Skudai, Johor pada hari ini, di mana seorang pelajar telah menyuarakan kritikan terhadap kemahiran perhubungan awam kerajaan. Pelajar tingkatan 6 yang sound direct. Tapi ini bagus untuk penambahbaikan kerajaan yang ada sekarang ini. Kalau tidak, kemungkinan besar susah lagi untuk memenangi jiwa-jiwa rakyat ni, sebab rakyat perlukan komunikasi yang cukup padu daripada kerajaan supaya rakyat tahu inspirasi dan juga hala tuju kerajaan. Pelajar tingkatan 6 tersebut yang hanya memperkenalkan dirinya sebagai Syed Ali berkata, sistem komunikasi yang lemah itu, terutamanya di media sosial, telah menyebabkan usaha-usaha yang dilakukan oleh kerajaan tenggelam dengan kritikan dan fitnah-fitnah. Katanya, saya yakin jentera komunikasi yang lemah di pihak kerajaan juga antara yang menyumbang kepada kemerosotan prestasi kerajaan perpaduan dalam PRN yang lepas, kata pelajar tersebut. Lihat saja, pelajar pun tahu. Jadi ini perlu untuk diambil tindakan secara serius oleh orang-orang ataupun jabatan-jabatan ataupun kementerian-kementerian yang terlibat untuk memperkasakan, memperhebatkan lagi bagaimana untuk meningkatkan komunikasi yang baik ini. Tambahnya, ketidakberkesanan kementerian dan agensi kerajaan yang tertentu itu membuktikan perlunya usaha mereformasikan penyebaran maklumat oleh kerajaan dan keperluan untuk pasukan media yang lebih baik. Dalam jawapan balasnya, Anwar menerima kritikan tersebut dengan hati yang terbuka. Ini satu sifat terpuji daripada Perdana Menteri yang dapat mendengar keluhan rakyat, tidak kira berapa umur, yang penting ia baik untuk negara Malaysia, yang penting ianya baik, itu harus diambil perhatian. Kata Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, betul ada kelemahan kita dalam communication. Saya akui, kata Anwar sebagai respon kepada kritikan Syed Ali itu.
Katanya dia pernah berdepan dengan beberapa tuduhan daripada seteru politiknya. Bermula daripada dituduh mengkhianati Islam, seterusnya dilabel pula oleh sebagai alat kepada DAP, sehinggalah kritikan kerana menggunakan kenderaan kerajaan untuk tugasan rasmi kerajaan. Hoi, tugasan rasmi pun kena kritik juga. Dan katanya terbaru katanya dia dikritik kerana menghadiri sebuah konsert di mana pembangkang melabelnya sebagai majlis maksiat. Okey. Jadi bagaimanapun Perdana Menteri itu berkata tanggungjawab untuk menangkis kritikan dan serangan sedemikian tidak hanya terletak pada bahu kerajaan semata-mata. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, ini perlu diambil perhatian. Dan Perdana Menteri Malaysia berkata, you kena jawab, apakah itu majlis maksiat atau tidak? Apakah tak boleh seorang Perdana Menteri hadir ke majlis kebudayaan? Apakah di Malaysia ini macam hari kebangsaan, ada tarian-tarian Cina, Tamil, Dayak, Kadazan, kadang-kadang pakaian yang tak sama dengan peraturan Islam? Apakah tak boleh? Kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. If you say tak boleh, okay, you boleh support mereka. Tapi jika you kata boleh, Syed Ali, you kena panggil kawan-kawan, tolong terangkan yang betul dan pertahankan yang benar. Itu kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini amat betul ya tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, harus terbuka. Siapapun Perdana Menteri harus menyedari bahawa kita di negara berbilang kaum. Kerana berbilang kaum, maka segala-galanya berbilang. Ada bangsa ataupun suku kaum di Malaysia ini ya tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, yang memang pakaian tradisinya begitu. Ada yang tidak sama dengan peraturan daripada agama-agama lain. Tetapi itu adalah pakaian tradisi yang mana mungkin tidak disenangi oleh orang-orang politik yang beragama yang lain daripada suku kaum tersebutlah. Jadi bagi saya secara peribadi, Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak boleh bersikap resis. Tidak boleh bersikap resis dan mengatakan tak boleh. Saya tak boleh hadir kerana ada pakaian yang tak sesuai. Tak boleh. Kerana contoh saja di Sabah. Contoh saja di Sabah, semua suku kaum di Sabah ada pakaiannya yang tersendiri. Yes, of course ada yang tak sesuai dengan peraturan daripada agama yang lain. Tetapi itulah university pula. Itulah diversity yang ada di negara kita Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kerana itu saya percaya rakyat Malaysia semua bijak dapat membuat penilaian sendiri. Jadi betul lah Datuk Seri Anwar Ibrahim kata, kalau you setuju dengan apa yang mereka kata, you pergilah sokong mereka. Tapi kalau you kata kita perlu perpaduan, sokonglah Datuk Seri Anwar Ibrahim dan kerajaan perpaduan. Tak bolehlah kalau jadi resis. Tak bolehlah kalau kata tak boleh, semua tak boleh, susah. Jadi kita sama-sama menghormati. Setiap majlis itu ada majlis tertentu khas. Jadi kita hormatilah kalau majlis itu majlis khas berkaitan dengan suku kaum yang terlibat, terbabit. Jadi hormati. Jadi kalau itu membabitkan majlis keagamaan, juga hormati. Jadi kita berada di negara Malaysia, hormati dan kita pegang perpaduan yang ada. Terima kasih Datuk Seri Anwar Ibrahim yang cukup rasional fikirannya, yang cukup dapat mempertimbangkan yang terbaik untuk negara Malaysia. Kita jumpa lagi, bye-bye.